tidak boleh mengetahui secara rinci apa keperluan-keperluan mereka. Dan mereka lah yang sebenarnya tahu apa keperluan-keperluan terperinci bagi pihak mereka, dan negosiasi itu akan diletakkan dan kerajaan negeri bersedia menjadi mediator kepada mereka dan juga syarikat supaya kedua-dua pihak itu terbela dan nasib mereka dijamin pada masa hadapan. Terima kasih. Soalan tambahan. Tuan Timbalan Speaker, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kerajaan negeri kerana ada beberapa program khasnya untuk membantu rakyat di waktu COVID-19 ini. Bagi saya, PKM ataupun pusat khidmat masyarakat di setiap zon itu merupakan satu pusat yang berkesan dan efektif untuk memberi bantuan kepada rakyat. Boleh sekali lagi saya minta kerajaan negeri menambahkan allocation ataupun tahunan. Sekarang merupakan 800,000. Bolehkah tambah ke lebih kurang 1 juta untuk setiap tahun supaya kita juga PKM juga boleh dapat memberi bantuan kepada rakyat. Terima kasih. Ini tak ada kena dengan gig ekonomi ni. Tak ada. Tak apa, hal itu akan diputuskan secara pentadbiran. Kita akan lihat daripada masa ke semasa. Namun bagi saya, bagi kami jelas bahawa memberikan sokongan itu ada pelbagai kaedah. Dan faktornya adalah ketelusan, kebertanggungjawapan dan sebagainya. Jadi kita akan semak balik apakah mekanisme terbaik kepada rakyat. Terima kasih. Soalan tambahan. Jangkang. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Saya nak bertanya pada kerajaan negeri penjelasan apakah platform yang lebih digunakan dalam gig ekonomi ni, sebab kita tempoh hari ialah seingat CTEC ni dah agak lama. Kemudian dalam pakej rancangan ekonomi yang lepas yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar menyebutkan SELDEC, Selangor Develop Digital sebagai platform kepada pasar dalam talian ni. Sebab saya lihat dalam gig ekonomi ni pelbagai hatta bentuk perkhidmatan dan ia juga boleh menjadi satu big data. Adakah kerajaan negeri juga merancang supaya SELDEC ni dijadikan satu platform yang besar yang melibatkan termasuklah segala bentuk perkhidmatan yang saya kira boleh dibangunkan. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau ikutkan pengendali penghantaran makanan dan barangan ini, kita ada beberapa operator-operator yang saya rasa sangat established di Lembah Kelang. Grab Delivery sebagai contoh, Food Panda sebagai contoh, Bungkusit sebagai contoh, macam-macam lah. Kita juga bekerjasama, ada 3-4, saya tak boleh sedaraikan semua, nanti marah pengendali-pengendali ini. Jadi SELDEC diwujudkan untuk satu portion ataupun satu cara ataupun satu niche dengan izin yang tidak dibuat lagi, iaitu niche adalah penghantaran bahan-bahan mentah segar kepada pelanggan-pelanggan. Di samping ada beberapa perkhidmatan lain lah, ada juga keripik, ada yang lain-lain, tetapi niche dia apa? Niche dia itu adalah perkara tersebut. Untuk Food Panda ataupun Grab Food, dia berkongsi kepada market-market yang sama. Sebab itu kerajaan negeri masuk itu sebagai penguja saja, dan kita tidaklah boleh ingin menjadikan dia sebagai fully income, cuma ingin memberi ruang. Sebab ketika PKP yang lepas, antara bahan penting yang terputus ialah bekalan bahan-bahan mentah yang segar kepada penduduk-penduduk dan masyarakat sekitar. Kita buat Selangor Agro Market dan sebagainya, dan masih kurang. Hanya Bungkusit saya rasa yang bekerjasama dengan kita, dengan Selangor Agro Market untuk hantar barang-barang tersebut. Jadi SELDEC melihat barang-barang daripada ladang terutamanya, mendapat perkara-perkara dan juga beberapa kemudahan-kemudahan yang detail. Jadi apa yang saya nak sebutkan, SELDEC bukanlah satu-satunya di pihak kerajaan negeri. Kita juga alu-alukan hal lain. Kita juga buat dengan RIDE buat dengan Digo sebagai contoh suatu ketika dulu. Dan sekarang kita tengah bincang dengan beberapa yang lain. Sebab kita tak nak kontrol A to Z, tetapi kita nak bagi ruang kepada pedagang-pedagang ni makin semua berniaga, tetapi masing-masing boleh membina niche ataupun membina kecenderungan ataupun ekspertis masing-masing. Terima kasih. Dan seterusnya
Bandar Utama. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 86. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Terima kasih juga kepada Bukit Bandar Utama yang telah bertanya tentang dua isu tentang survival usaha yang membantu anak muda untuk survival dan apakah kajian yang ada bagi melihat prestasi survival mereka ini. Yang berhormat Timbalan Speaker, saya mohon mengambil jawapan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat sebentar tadi melalui soalan 85 sebagai sebahagian daripada jawapan saya yang telah menyebut pelbagai inisiatif yang telah diadakan. Semua maklum, di antara inisiatif besar adalah sebagaimana RIDE, Selangor Job Fair, e-kitchen kita, dan sebentar tadi Yang Amat Berhormat menyebut SELDEC melalui gig ekonomi, Selangor Kerjaya dan pelbagai. Selain daripada itu, Yang Berhormat Imam sekalian, ada juga program-program lain di bawah jawatankuasa yang lain melalui teman-teman EXCO yang lain, melalui jawatankuasa pembangunan usahawan. Ada lebih 13 usaha sebenarnya, lebih lagi daripada itu, bagi membantu belia-belia kita. Cuma persoalannya, maklumat ini mungkin kurang sampai kepada belia-belia kita. Dan saya harapkan Yang Berhormat di peringkat ADO masing-masing dapat mempromosikan lebih 13 inisiatif kita ini dalam program-program Yang Berhormat apabila turun ke kawasan-kawasan masing-masing. Selain daripada itu, program yang digalakkan oleh Jawatankuasa Tetap Infrastruktur Kemudahan Awam, Pertanian dan Industri Asas Tani adalah sektor pertanian yang memperkasakan usahawan-usahawan generasi muda yang telah memulakan projek-projek pertanian. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri juga melaksanakan pelbagai program untuk generasi muda yang berminat mencuburi sektor pertanian sebagainya. Di antaranya adalah program pembangunan agropreneur, kedua program bantuan peralatan pertanian, kursus dan seminar kepada generasi muda dan rantaian digital Selangor melalui SELDEC yang disebut oleh Yang Amat Berhormat sebentar tadi. Selain daripada itu, kita jangan lupa ada program hijrah yang telah berlangsung sejak 2015 lagi. Yang telah membantu banyak golongan-golongan pelbagai peringkat untuk mereka memulakan perusahaan mereka. Dan antara lain adalah program latihan kemahiran keusahawanan ataupun dikenali sebagai KPS Entrepreneurship Development Programs yang dilaksanakan oleh Kumpulan Perangsang Selangor yang wujud, yang terbuka kepada peserta yang tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan atau isi rumah berpendapatan rendah atau mereka yang tinggal di bawah paras garis kemiskinan. Pada tahun 2019, KPS telah mempertukarkan sebanyak 471,278 untuk menganjur 5 jenis program keusahawanan dan program ini telah melibatkan 143 peserta daripada 9 daerah di Selangor. Di antara objektifnya adalah untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan peserta dan seterusnya meningkatkan status sosioekonomi kumpulan sasaran. Di antara program yang disediakan adalah Home Care for Elderly, yang kedua perkhidmatan selepas bersalin, latihan peternakan, program latihan ekspor dan program pemberdayaan wanita. Jadi Yang Berhormat, banyak program selain daripada 13 inisiatif, ada lagi banyak program sebagaimana yang disebut di bawah portfolio-portfolio lain yang membantu generasi muda. Adapun isu yang kedua yang disebut oleh Yang Berhormat tentang apakah kajian yang ada tentang kelangsungan ekonomi anak muda. Secara khususnya tidak ada. Cuma untuk maklumat Yang Berhormat, kita baru-baru ini telah menjalankan satu kajian profiling pemetaan belia negeri Selangor yang melibatkan seramai 6,532 responden yang terdiri daripada belia Selangor di 9 daerah. Pemilihan mereka ini adalah melalui stratified random sampling bagi mengkaji apakah membina wujud penanda aras dan mengukur tahap kesejahteraan hidup belia Selangor dan pembentukan pelan tindakan bagi meningkatkan kesejahteraan hidup belia Selangor. Saya nak tarik perhatian Yang Berhormat sekalian, di antara dapatan kajian ini yang sangat menarik apabila kita bertanya kepada responden ini apakah mereka tentang pakej ransangan yang telah diisytiharkan oleh Kerajaan Negeri baru-baru ini. Saya suka menarik perhatian bahawa yang tidak bersetuju dengan pakej ransangan adalah 1.7% sahaja. Yang sangat tidak bersetuju 1.7%. Yang tidak bersetuju 8.3%. Yang agak bersetuju 32.4%. Yang setuju 40.6%. Dan yang sangat setuju 17.0%.
Kalau kita gabungkan antara agak setuju dengan setuju dan sangat setuju ini, 90% di kalangan belia kita, responden kita yang bersetuju dengan rancangan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita ketika pakej COVID baru-baru ini. Ini sangat menarik. Dan kita tanya juga apakah apakah mereka yakin Kerajaan Selangor peka dan prihatin terhadap nasib rakyat Selangor yang terjejas dengan penularan wabak COVID ini. Saya nak tarik perhatian, jawapan yang diberi oleh responden ini yang sangat tidak bersetuju adalah 2.6%. Yang tidak bersetuju 6.0%. Yang agak bersetuju 26.7%, yang bersetuju 41.2% dan yang sangat bersetuju 23.5%. Kalau kita gabungkan di antara domain bersetuju ke atas setuju, agak setuju dan sangat setuju, peratus setuju mereka terhadap keprihatinan kerajaan negeri terhadap belia ini adalah 91.4% belia kita bersetuju dan yakin bahawa kerajaan negeri prihatin terhadap nasib-nasib mereka. Terima kasih. Soalan tambahan. Ya, Banting. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin bertanya, mengapakah kerajaan tidak bercadang untuk memperkasakan unit pemuda kita iaitu PEPT untuk memastikan semua perancangan dan juga aktiviti dan gerak kerja yang ada pada mereka iaitu RM5,001 satu tahun digunakan untuk memastikan program-program kerajaan yang dinyatakan itu mereka mesti melakukan, mereka mesti mewawarkan, menganjurkan program yang berkaitan dengan program-program digitalisasi dan sebagainya kepada anak-anak muda. Kerana saya lihat sekarang ini program-program yang diadakan oleh mereka ini kadang-kadang dia tersasar international roaming, dia overlap dengan macam-macam pihak dan tidak ada yang tidak ada kena mendengar dengan anak muda. Jadi memohon adakah kerajaan berhasrat pada tahun depan merangka satu struktur ataupun satu SOP ataupun satu tata cara memastikan semua peruntukan yang mereka gunakan itu adalah untuk mendekati anak muda dengan memperkenalkan secara prioriti program-program anak muda yang kita nak lancarkan pada tahun depan. Itu soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat Banting. Kalau kita lihat daripada laporan yang diterima tentang PEBT, majoriti PEBT kita ini berminat kepada program sukan. Mereka akan memilih sukan sebagai pilihan mereka untuk menggunakan bajet mereka. Tetapi pada tahun hadapan, kita akan pastikan peruntukan ini dibahagikan secara rata melalui 10 teras yang kita ada. Ini dalam PEBT kita. Bermakna tidak semua program itu dibenarkan untuk menyalakan dalam bentuk sukan itu saja. Kita akan turun melalui program usahawan, program kepimpinan, engagement yang lain. InsyaAllah kita akan buat pada tahun-tahun yang akan datang. Dan untuk maklumat Yang Berhormat Banting, kita juga mempunyai pasukan yang aktif iaitu dinamakan Tim Selangor yang bergerak ke seluruh daerah-daerah bagi mempromosikan produk-produk yang ada di bersama dengan kerajaan negeri. Jadi kita yakin dengan gabungan PEBT dan kita yakin dengan adanya Tim Selangor yang begitu ramai di seluruh Selangor, saya yakin mereka belia-belia kita ini dapat mendekati lebih ramai belia-belia kita di negeri Selangor ini.